Abang, Ma, dah.
Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Boleh dengar Boleh. Waalaikumsalam. Okey. Kalau boleh dengar kita teruskan. Sekarang dah pukul 9 pagi. Hari ini kita buat dua perkara. Pertama, saya nak buat introduction kepada kita punya course, dan yang kedua iaitu BQS 609 time management dalam Malaysian Construction Contract. Yang kedua, kita akan terus kepada kita punya syllabus yang pertama, iaitu kita tengok berkenaan dengan commencement. Okay, ada sedikit panjang sikit pasal commencement ni. Walaupun dia simple sahaja, tapi dia ada benda yang kita kena consider kalau handing over of the site tu tak seperti apa yang dinyatakan dalam letter of acceptance. Itu yang kita akan go through, dan yang itu selalunya apa yang terjadi dekat site. Jadi kita nak go through that one. Dan kita start semester ni iaitu semester PP2 dan PP3. Basically kita akan go through all the case, all the provision dalam ni condition of contract dia. Kita akan tengok dia punya satu-satu clauses. Okay, kalau PP1 kita tak buat yang itu, pasal PP1 is all about quality. Ada dua perkara berkenaan dengan quality dalam PP1. Kita ada basically yang pertama kita panggil professional liabilities. Professional liabilities iaitu parti-parti dia, apa tanggungjawab dia terhadap construction. Terhadap dia punya rules and procedure apa yang ada dalam construction contract. Bahagian yang kedua dalam PP1 kita buat basically apa yang kita panggil procurement. Ada dua procurement yang kita tengok, kita dah belajar dalam PP1, iaitu pertama procurement on contract. Contract jenis apa yang bagus untuk certain type of construction. Procurement, kalau contract pun dia terbagi kepada dua. Satu, contractor liabilities. Contractor punya liabilities, tanggungjawab contractor, sama ada dia start daripada awal lagi semasa design sekali dia dah ada, iaitu design and build, ataupun traditionally dia ikut sequence. Contract saya nak admit seorang. Yang kedua bahagian contract punya. Ini yang bahagian kedua dalam procurement adalah tendering. Kita nak cari the best contractor kepada projek itu. Tu PP1. Tu last semester. You all dah lulus. Siapa yang belum lagi tu, you akan go through balik benda tu. Yang bahagian yang lepas tu kita ada PP2. PP2 is all about time. Berkenaan dengan time. Saya panggil dia time management. Jadi kita akan apa-apa yang berkenaan dengan time kita belajar semester ni,
info dengan ekstra sikit, iaitu berkenaan dengan performance bonds, insurances dan retention fund. Itu ekstra sikit daripada time management. Okay, PP3 besok is all about price. Okay, jadi kita ada quality, time and price. Itu yang kita cakap pasal triangular of construction economics. Okay, jadi PP3 kita pasal payment kebanyakannya. Okay, dan apa yang terkandung dalam payment semua ada, kita akan belajar semula, termasuk performance guarantee sum, termasuk juga retention fund kita belajar semula, dan juga LED. Okay, kita belajar semula semester ni, kita belajar pasal LED, semester depan pun kita akan belajar pasal LED. Okay, kalau nasib kurang baik sikit, jumpa lagi lah saya next semester. Tapi saya rasa saya tak ngajar 5G, 6G. Saya ngajar mungkin 6A untuk PP3 besok. Okay, tapi itu next semester. Okay, kita concentrate untuk this semester. Okay, seperti yang saya beritahu tadi, kita akan go through dua benda. Satu, saya akan introduce this course, apa content dia, buku apa nak pakai, macam mana assessment dia. Okay, dan juga segala apa yang kita panggil segala assignment yang ada. Okay. Basically, this semua lecture notes, lecture schedule dan segalanya saya ada letak dalam kita punya group punya MS Teams, Microsoft Teams. Kalau you boleh download insya-Allah daripada files, dalam team group files. Kalau tak boleh nak download apa yang you nak download, you cakap dengan saya. Okay, nanti kita tengok cara platform lain untuk saya beri. For now, oleh kerana tak ada siapa yang nyatakan tak dapat nak download, saya assume dah boleh download. You boleh download, okay, all the lecture note, lecture schedule, assignment dan sebagainya. Okay, alright. Okay, mari kita go through apa yang ada dalam kita punya lecture schedule. Okay. Right, this is your lecture schedule. Boleh nampak lecture schedule? Ada suara? Boleh, sir. Boleh okay. nampak. Lah. Okay. Well, this is your lecture schedule untuk semester ni. Saya punya lecture schedule mungkin lain daripada lecturer lain, dia punya format dia. Tapi isi kandungannya basically lebih kurang sama lah. Okay, yang ni saya buat sendiri under one page je, senang sikit. Okay, kita tengok dulu dia punya schedule. Kita ada lebih kurang 14 minggu, tapi saya untuk lecture saya cuma pakai 10 minggu saja online. Kalau saya pergi kepada kalau kita buat face to face, mungkin kita akan buat semua 14 minggu, tapi online pada saya limited sikit lah. Dia punya ni pasal kita nak jaga kita nak jaga timing of the online yang kita nak gunakan. Okay, tu yang kita yang saya rasa kita kena consider. Okay, jadi ada internet yang baik, ada orang internet tak berapa baik. Saya punya pun kadang-kadang dia jadi juga tersekat-sekat. Untuk hari ini nampak gayanya okeylah sikit. Okey, kita ada beberapa perkara berkenaan dengan time, okey, dan juga yang seperti yang saya cakap tadi, lain-lain perkara. Okey, yang pertama sekali commencements, okey, tu minggu kedua, okey. Minggu pertama introduction tu saya tak ambil, that's minggu lepas punya, dan basically saya bagi perkara-perkara dalam MS Team lah,
dia punya files dia, file semua saya bagi dalam PDF biasanya. Okey, yang keduanya minggu kedua tu kita nampak commencements, lepas tu kita ada work program. Okey, saya tak tahu sama ada kita go through work program ke tak, tapi dalam syllabus dia ada pasal work program. Okey, lepas tu kita ada extension of time. Yang ini yang saya boleh cakap dengan you all lah. Yang ini extension of time boleh kata every semester akan keluar dia punya soalannya. Dan saya rasa di semester pun akan keluar berkenaan dengan extension of time. Ini the favorite subject untuk ni. Dan extension of time juga kalau projek, okey, kebanyakan saya tak cakap tak cakap semua, saya cakap kebanyakan, boleh kata 90% of project mesti ada, biasanya akan ada extension of time. Jadi kita akan go through extension of time macam mana kita nak calculate dia punya the time untuk berikan kepada kontraktor extension dia. Okay. Lepas tu kita ada LED. Yang ini nombor 5 tu basically berkenaan dengan LED lah. Okay, dia tulis general and liquidated damages. General damages biasanya asset. Okay, liquidated biasanya yang kita lebih keen on. Yang itu adalah berkenaan dengan duit. Dia kita panggil liquid of the money. Okay, yang itu kita panggil damages adalah kalau kontraktor tak dapat extension of time, dia akan dikenakan pasal LED. Okay, nanti kita lebih lanjut. Dan yang ini juga favorite. Okay, liquidated and ascertained damages juga favorite untuk semester ni. Satu lagi favorite adalah nombor week 6 tu, dia tulis practical completion. Okay, practical completion basically kebanyakannya kita nak tahu apa maksud practical completion. Okay, completion ada banyak jenis completion dan kita nak tahu apa kontrak kata berkenaan dengan practical completion. Itu yang kita akan sembangkan berkenaan dengan completion ni. Okay. Apart from practical completion, kita ada sectional completion, kita ada partial occupation ataupun dipanggil partial possession. Okay. Sectional completion, partial occupation atau partial possession ni maksud dia klien nak ambil alih sebahagian daripada kerja yang dah siap semasa the whole construction tengah berjalan. Jadi kita buat sectional by sectional, phase by phase ataupun kontrak klien dia nak ambil sebahagian daripadanya. Jadi apa yang berubah, okay, dari segi kontrak dia. Sama juga dengan partial occupation. Beza antara sectional completion dengan partial occupation nanti kita akan detailkan dalam kita punya masa kita discuss berkenaan dengan ni. Okay, lepas tu kita ada contractors obligation after completion. Ni lebih kurang lebih kepada defects lah. Macam mana nak baiki defect dan sebagainya. Okay, jadi selepas practical completion biasanya kita akan ada apa yang kita panggil defects liability period. Jadi kita kena tahu apa maksud defects liability period dan sebagainya. Okay. Apart from apa yang kita panggil extension of time, non-completion atau practical completion, kita ada satu lagi term yang selalu berlaku dekat site, tak selalulah. Okay, saya boleh kata dalam 50% daripada projek terutama yang sekarang ni adalah termination of contract. Okay, termination of contract biasanya kita tak panggil kontrak, the whole contract tu akan dimansuhkan atau dischargekan. Okay, di brought into end. Okay, kita panggil termination tu brought into end of the contract. Okay, jadi yang ini ada kebanyakannya kita panggil employment of the contractor yang kita endkan. Projek mungkin kita bagi kepada orang lain, okay, kontraktor lain, tapi untuk kontraktor ini kita akan discharge dia punya kontrak. Bila kita sebut kontrak adalah dalam construction law, bila kita sebut kontrak adalah
agreement antara dua pihak atau lebih pihak. Okay? Jadi that agreement yang kita masukkan, not the whole project. Project mungkin akan diberi pada kontraknya akan diberi kepada kontraktor lain. Okay? Tapi that kontraktor punya the current contractor punya employment yang kita dischargekan, yang kita brought into untuk end, yang itu kita nak tengok. Lepas tu kita tengok berkenaan dengan insurance. Insurance yang saya tak beritahu pada you, di semester kita akan masukkan insurances. Okay, insurans melibat kepada risk management, jadi kita akan tengok dan dia lebih kepada tort. Okay, masalah tort, purchase liability of contractor, of client dan sebagainya, dan itu akan mengundang kepada risk di mana kontraktor atau employer kena bayar third party, orang luar. Okay, dan dia akan requires insurance, dan juga termasuk kerja-kerja yang di luar jangkaan antara kedua pihak. Katalah tiba-tiba fire ke, tiba-tiba kilat sambung, kilat strike kita punya projek dan terbakar ke, yang itu di luar, bukan kesalahan kontraktor, dan yang itu mungkin akan di-cover oleh insurans. Itu yang kita akan tengok berkenaan dengan ni. Very interesting kalau kita cerita pasal insurances. Lepas tu kita cerita pasal garanti dengan bond. Garanti, nama dia tulis dalam silibus adalah guarantee and bond. Basically dia ada 3 perkara dalam guarantee and bond. Yang pertama kita cerita pasal performance bond. Okay, kita akan tengok berkenaan dengan performance bond. Apa maksud performance bond tu? Okay, yang ini juga macam insurances lah, tapi yang ini lebih disebut guarantee. Okay. Yang kedua adalah kita sebut performance guarantee sum. Performance guarantee sum adalah untuk public project saja, projek yang menggunakan pakai JKR form of contract. Okay. Kalau private project yang menggunakan pakai PAM form, PAM form, basically dia akan guna pakai apa yang kita panggil retention fund. Okay, the retention fund. Jadi kita akan tengok 3 perkara ni, okay? Performance bond, performance guarantee sum, dan juga retention fund. Ni semua dalam minggu saya tulis kat situ minggu ke-12, tapi tak semestinya dalam minggu ke-12. You tengok bahagian kita dalam Microsoft Teams tu, you tengok bahagian kalender. Kalender tu saya dah listkan, ataupun channel. Okay, dalam channel kita saya dah listkan 10 minggu yang kita akan buat lecture. Okay, dan juga 1 minggu untuk revision. Revision tu akan berada pada minggu terakhir lah, minggu ke-14. Okay, dan itu juga saya tulis kat bahagian kita punya lecture schedule, iaitu minggu ke-14 adalah revision. Okay, sebelum minggu ke-14 saya ada tulis minggu ke-13 approval and certificate. Nampak gayanya kesemua lecturer daripada dulu lagi tidak, walaupun ada dalam silibus, tapi tidak membincangkan berkenaan dengan approval dan certificate dalam kita punya dalam lecture dia orang, atau dalam perbincangan dia orang dengan student-student 609. Okay, jadi saya juga tidak akan bincangkan pasal approval and certificate ni, sebab dia tak akan ditanya. Okay? Yeah, dan tapi kalau you nak tahu apa dia berkenaan dengan approval dan certificate, you boleh tengok dalam lecture note yang saya beri dalam MS dalam Microsoft Teams kita, dalam bahagian files. Okay, you boleh, insya-Allah boleh download tu, tebal tu. Okay, saya punya lecture notes tu dalam bentuk PDF apa? Kita panggil PDF booklet, okay? Dalam bentuk PDF booklet, iaitu muka surat pertama tu adalah muka surat 1.
Jadi senang untuk you nak cari dia punya konten kan. Jadi yang you tengok konten, kalau you nak tengok bahagian performance bond, you terus tulis kalau konten dia 300 lebih, you tulis 300 lebih, seek for 300 lebih dan dia terus keluar bahagian tu. Ataupun you tengok bahagian index, kita boleh tengok juga tengok bahagian tu. Jadi itu sebab saya gunakan PDF booklet. Dulu saya gunakan book. Cara book. Jadi cara buku tu preliminary dia ikut numbering system lain, Roman punya. Lepas tu baru kita ada yang biasanya 1 2 3 4. Jadi bila kita tukar kepada PDF, dia still nombor muka surat depan dia jadi muka surat 1. Jadi sebab tu saya ubah saya punya notes kepada tu. Okey, alright. Itu kita boleh gunakan. Okey, kalau kita tengok kat sini, okey, dalam bahagian notes yang sebelah kanan daripada lecture schedule saya, okey, kita ada coursework 1, coursework 2, coursework 3. Okey, dalam you punya MS Team, Microsoft Team Group ni, saya dah letakkan ketiga-tiga coursework tapi under satu file. Okay, jadi coursework dia ada satu file sahaja untuk ketiga-tiga ni. Okay, you boleh download. Semua hantar pada minggu ke 12 ke 13, you check dalam tu. Okay, semua hantar pada minggu yang pertama. Sebab apa? This coursework semua adalah law case analysis. Okay, analysis adalah undang-undang cases undang-undang yang previously. Okay, tapi saya ubah suai sikit lah untuk mengena dengan kita punya syllabus. Okay, dan saya bagikan isu-isu dia adalah berkenaan dengan kita punya syllabus rather than kita ikut isu yang dikeluarkan. Oleh kerana dia law cases, jadi isu-isu dia akan bercampur aduk antara syllabus ni dengan syllabus tu. Okey, jadi dia ada LED punya syllabus, termasuk extension of time, plus termasuk termination. Jadi saya tak boleh nak cari satu case yang betul-betul untuk that kind of syllabus. Okey, untuk extension of time sahaja. Tak boleh cari yang tu. Jadi kalau itu je dia boleh go through condition of contract, okay, provision, clauses. Jadi tak ada lah isu. Jadi ini kalau dia ada cross dengan clauses lain. Jadi sebab tu saya fikir better kita buat pada akhir, pada kita lamkan kepada ni. Jadi kita ada 3 coursework. Satu coursework tu 10 markah, okey. Jadi kita ada 30 markah. Tapi yang ini cuma provisional. Okey. Saya tak tahu RP Dr. Siti Mazwana punya cara macam mana. Okey. Kalau ikutkan lepas-lepas, dia memang bagi freedom kepada lecturer nak bagi coursework dia macam mana, at least dapat 30%. Tapi katakanlah dia nak buat test, dia nak buat semua grup, okay, daripada 5A sampai 5G ke 5H ke, kalau ada, dia nak buat satu test yang merangkumi semua. Okay, oleh kerana kalau ada yang itu, kita akan abide. Untuk 5D juga kita akan abide, tapi that mungkin akan consist of 10 marks. Oleh kerana yang itu, saya akan ambil coursework 1, coursework 2, coursework 3 punya markah. Saya akan ambil 2 markah yang terbaik untuk you all. Okay, itu kita nanti kita akan coursework dengan lebih mendalam. Okay, untuk subject description you boleh baca sendiri, untuk objektif you boleh baca sendiri, dan yang ini yang bahagian yang saya nak cek, 70% dia tulis kat situ examination, tapi kita ada final assessment lah. Okay, untuk kita online ni kita ada final assessment. Okay, coursework saya tulis ada 3 coursework kat situ. Okay, tapi mungkin you akan ada satu test. Kalau ada satu test, kita akan gunakan 2 coursework dan satu test punya markah. Okay, right. Coursework yang saya beri 3 coursework, kalau you boleh tengok dalam group punya MS Team.
Okay, Microsoft Teams bahagian assignment tu. Kalau you tengok bahagian tu, ketiga-tiga adalah group assignment. Okay, ketiga-tiga coursework adalah group assignment dan ketiga-tiga assignment menghendaki you buat, saya minta you buat sebagai video presentation. Okay, saya tak nak hard copy, saya nak dalam bentuk video. Okay, tapi ketiga-tiga video tu, tiga-tiga coursework tu, video dia lain sikit, lain antara satu coursework dengan satu coursework yang lain. Okay, password yang pertama saya nakkan you pakai guna slide, okay, Microsoft PowerPoint punya slide atau jenis lain punya slide, okay. You boleh gunakan yang itu, tapi you presentkan slide tersebut, okay. Alright, lepas tu yang kedua adalah berkenaan dengan poster. You prepare satu poster, okay. Lepas tu you buat video presentation of that poster. Okay, gunakan kreatif macam mana nak present. Okay, yang ketiga adalah gunakan executive report. Okay, executive report adalah summary, dia bukannya detail report. Okay, kalau detail report penatlah sikit nak buat. Okay, kita buat executive report punya style. Tapi you kena tengok, kena faham perkataan executive tu. Perkataan eksekutif adalah formal punya report, okay, cara dia. Jadi dia punya numbering of the heading tu semua kena ni. Dan you presentkan juga. Okay, saya nakkan yang video tu saja. Saya tak nakkan you punya report. You buat dalam a bit report. Lepas tu you present that report dalam bentuk video. Okay, right. These three coursework, okay, these three coursework menghendaki 5 atau 6 orang tiap-tiap satu grup. Okay. Jadi kalau saya jadi you all, kita bagi-bagikanlah. Kita ada 3 grup, kita ambil 6 orang, 2 buat yang coursework 1, 2 buat coursework 2, 2 orang buat coursework 3, ataupun sama-sama buat coursework 1, coursework 2, coursework 3. Saya nak cuma satu je. Everybody ada contribution terhadap that group dia. Okay. Jadi saya nak dengar dia punya suara atau dia punya video, bukan suara lah, bukan setakat suara lah, dia punya video tu saya nakkan tengok each and every. Pasal itu adalah untuk tu adalah markah presentation, adalah markah individu. Okay, isi dalam slides adalah markah slides ke executive summary ke executive report ataupun kita punya poster tu adalah group punya markah. Jadi you boleh tahulah saya akan ambil 5 each and every coursework saya akan ambil 5% adalah untuk individual presentation, 5% adalah group punya isi. Okay, sama ada kita buat slide ataupun poster ataupun executive report. Itu yang saya cakap. Jadi basically secara khususnya 30 markah ni, 15 markah adalah berkenaan dengan individual dan 15 markah adalah berkenaan dengan group punya markah. Okay, jadi saya nak semua everybody contribute. Okay, itu yang penting. Okay, this reading list. Okay, reading list you boleh pakailah reading list, dan saya juga telah masukkan dalam kita punya Microsoft Teams punya group punya files tu, saya masukkan 2 PWD punya standard form of contract. Kalau pada siapa yang tak dapat, you bolehlah download yang itu. Yang kedua adalah PAN form. Okay, saya tak masukkan standard form yang lain. Kita ada CIDB, kita ada AIAC, kita ada IEM, kita ada FIDIC standard form. Kita tak go through in detail yang itu. Okay, kalau PP1 dulu you all belajar in certain standard form yang lain. PP2 dan PP3 kebanyakan kita buat satu untuk public, satu untuk private. Public kita pakai PWD 203A, yang private kita pakai PAN form. Okey. Kalau kita tengok reading list yang kat sini,
reading list yang kat sini, you nampaklah semua all punya buku. Okay? Jadi saya sendiri saya tak pakai this book. Okay? Saya sendiri saya tak pakai this book. Jadi saya nak tunjukkan you buku apa yang saya pakai. Basically saya pakai buku ni. Okay? Buku ni adalah saya buat sendiri. Okay? Saya tunjukkan dia punya kopi dia. Okay? Ini bukunya. Okay? Saya buat sendiri. Baru select. Okay? Ada ISBN. Okay? Ada ISBN. Ini nama saya kat bawah. Okay? Saya buat sendiri. Khusus untuk 609. Okay? Isi dalam dia. You boleh tengok khusus untuk 609. Kebanyakannya ringkasan dan contoh-contoh saya ada dalam dia. Okay. Alright, oleh kerana yang ini saya tak bagi free, yang saya bagi free itu adalah dalam bentuk PDF. PDF booklet yang ada dalam kita punya Microsoft Teams. Okay, bahagian you punya group you boleh download, insya-Allah. Kalau tak boleh download, cakap dengan saya boleh bagi dalam platform jenis lain. Tapi yang ini saya tak boleh bagi free. Saya akan go through guna buku ni. Okay. Saya akan go through guna, tapi yang ini tak boleh bagi free lah. Sebab ISBN kata, Perpustakaan Negara kata, saya dah minta bukan dalam bentuk soft copy, iaitu e-book. Saya gunakan hard copy, iaitu printed copy. Okay. Bila printed copy, dia bukan ISBN, dia adalah ISBN. Okay, jadi saya tak boleh pakai untuk distribute kepada orang. Jadi saya pakai hard copy. Bila hard copy, dia ada cost untuk ni. Right? Untuk yang ini adalah time management ni, cuma dia lack satu syllabus. Okay, satu atau dua syllabus dia lack dalam ni. Okay, pasal pada saya dia tak involve time sangat. Dia lebih involve price. Okay, jadi oleh kerana yang itu saya keluarkan satu lagi buku. Okay, yang ini warna purple, yang ini warna hijau dalam dia. Yang ini adalah untuk part 6 punya. Okay, part 6 punya adalah berkenaan dengan payment. Sebab tu saya tulis kat atas dia payment management. Okay, yang ini pun saya akan gunakan untuk part 6. Tapi ikutlah, kalau pasal next semester mungkin you tak belajar dengan saya, okay? You belajar dengan lecturer lain. Kalau belajar dengan lecturer lain, dia orang ni dia guna pakai Cik Ahmad Abdullah punya buku rasanya. Okay, punya lecture note. Saya tak panggil dia buku sebab dia tak Cik Ahmad Abdullah punya dia tak ada ISBN. Okay, dia just jual dalam Shopee. Ya, dia jual dalam Shopee, contract administration. Saya rasa punya buku, dia punya lecture note dia ada 2. Okay. Dia jual dalam Shopee. Anak dia jual, Hadi dia jual dalam Shopee. Jadi you boleh dapatkan yang itu kalau you nak dapat yang itu. Tapi saya tak pakai yang itulah. Saya pakai yang saya punya. Okay. Jadi ni buku dia satu tebal sikit untuk part 6-nya. Untuk ni nipis sikit. Yang ini 28. Okey, harga dia 28. Yang ini adalah harga dia 35. Okey, sebab dia tebal. Kalau you nak dapatkan, you boleh dapatkan direct. Saya kena beritahu nak dapatkan kena direct dengan saya. Saya tak nak commercializekan sangat. Saya cuma nak bagikan kepada anak murid saya sahaja. Okey, tapi kalau you buat combine, beli 2, okey, saya akan kurangkan RM2 untuk setiap yang beli. Jadi kalau 3 jadi RM4 akan tu kurang, kalau 4 RM6 akan kurang. Okey, tapi kalau 1 tu kalau nak diskaun RM1 tu okeylah. Kalau nak diskaun RM2 tu susah sikit pasal cost of posting saya masukkan dalam tu je. Jadi saya akan post guna courier lah, untuk hantar kepada you. Okay, jadi kalau nak buku ni, do contact me. Okay, do contact me guna WhatsApp atau guna apa-apa platform. Okay, yang ada you boleh contact. Okay,
Right, kita balik pada lecture. That's reading list. Okay, jadi sama ada you nak gunakan Cik Mat Dolah punya booklet atau you nak gunakan saya punya, ataupun tak payah you rasa selesa dengan PDF booklet yang saya bagi dalam kita punya MS Team punya group pun tak apa. Okay, saya tak force untuk you dapatkan. Okay, apart from that, kita akan guna pekan pen form, kita akan gunakan PWD form. Okay, itu sahaja basically, dan juga coursework tu mungkin you akan refer kepada reference book yang lain lah. Okay, alright, itu kita punya basically apa yang saya nak mention untuk you all. Okay, setengah jam saya mention dengan you all berkenaan dengan perkara ni. Okay, sebelum kita pergi kepada kita punya syllabus yang betul untuk hari ini, iaitu commencement atau site possession. Okay, ada apa-apa persoalan? Okay, untuk part yang bahagian yang pertama. Ada? Tak apa. Kalau tak nak tanya sekarang pun tak apa, kita boleh always tanya at the end of kita punya lecture, okay, kita punya discussion untuk hari ini, ataupun bawa kepada kita punya WhatsApp, okay, sama ada WhatsApp me personally atau in group, ataupun you boleh bawa kepada minggu depan punya perjumpaan. Okay, right. Okay, sebelum saya nak masukkan ni, kita selingan sikit. Okay, sebelum saya masuk kepada site possession atau commencement, saya nak selingan sikit. Saya nak tanya 5G. 5G ni last semester dia 4G ataupun kelas baru? Combination pada ni. Pasal saya ada student saya yang saya ngajar measurement ada dalam ni. Saya last semester saya ngajar part A. Saya rasa measurement macam mana dia boleh masuk part G. Okey, jadi G ni kelas baru atau clone daripada lama? Memang daripada part 4 dah ada. Kelas baru, sir. Kelas baru dia punya siapa saya panggil. Maknanya dia campur aduk daripada 4A sampai 4F lah. Ya. Yeah. Macam tu. Betul, sir. Kesian korang macam dipinggirkan. Ke ikut orang yang pilih 5G ni? Kerelaan hati. Oh, kerelaan. Tapi masa nak pilih tu tak tahu saya yang akan ngajar. Lecturer yang ngajar 5G. Tak tahu. Tak tahu. Sajalah masuk tiba-tiba kena saya. Nasib tak baik lah dapat saya. Okay. Masa yang mana 4A ramai tak? Ramai juga saya tengok ada 4A. Okay, tak apa. Yang tu maknanya memang kelas baru lah. Kesianlah yang jadi ketua kelas dengan Kiasa Tina ni penolong kesian dia kena force jadi ketua dengan ni. Kalau tidak jadi member je dalam kelas kalau kelas lain. Okey, tapi tak apa. Okey, kita teruskan tanggungjawab kita dengan baik. Okey, kelas ni saya tak ingat ada berapa orang, tapi tengok gaya okey lah kelas ni. Right, saya teruskan Right, kita teruskan untuk hari ini punya, kita pergi ke bahagian commencement. Tunggu dia keluar. Okey, ni buku yang saya akan gunakan. Kalau you nak gunakan boleh. Kalau you nak akan datang nak gunakan boleh. Tapi isi dia lebih kurang sama je dengan PDF booklet saya dan juga Cik Mat punya ni. Tinggal lagi cara olahan dia akan jadi lain.
Okey, lain sikit. Okey. Right. Sebelum kita pergi lebih lanjut, kita tengok apa maksud commencement. Okey, commencement kalau pasal syllabus dia tulis commencement. Syllabus dia tak tulis site possession. Syllabus dia tulis commencement. Tapi dalam khidmat punya nota, dia tulis site possession sebagai dia punya yang pertama. Jadi saya gunakan syllabus. Okey, bila syllabus dia sebut commencement, jadi saya kena define apa maksud commencement lah. Jadi definisi commencement saya cakap adalah tarikh yang pada awalnya untuk construction site tu dijalankan. Okey, tapi tak semestinya commencement tu adalah commencement of work. Okey, commencement of work, commencement of actual work. Okay, itu kita tak nyatakan sebagai commencement. Commencement mungkin persediaan kontraktor pun kita sebut sebagai commencement juga. Jadi bila kontraktor dia bawa barang-barang dia masuk ke dalam site, itu juga ada kita panggil dia that work dah commence. Okay, right. PAM Standard Form of Contract 2018 state this phrase sebagai possession of site. Okay. Clause 38, okay, untuk PWD, PAM form sebut sebagai commencement, PWD sebut possession of site. Okay, jadi oleh sebab tu saya cakap khidmat dolah dia lebih tumpukan booklet dia, lecture note dia lebih tumpukan kepada PWD. Sebab tu dia awal-awal dia sebut sebagai possession of site, okay, ataupun site possession. Okay. Commencement ni guna PAM form. Okay. PAM form dia guna perkataan commencement. Okay. Tapi kalau kita tengok kedua-dua perkara ni, bendanya lebih kurang sama. Okay. Sebab bila kita possess the site, kita pegang, kita ambil alih site tersebut, basically site tersebut kita dah boleh start. Okay. Tapi beza dia cuma sikit. Commencement dia dah bawa masuk barang tu dah kira dia start commence. Tapi site possession dia pegang je. Dia tak bawa lagi barang-barang dia kat dalam. Dia pegang je tu dah kira dia maksudnya dia tarikh dia akan dapat site possession. Dia tak semesti dia dah start kerja-kerja preliminaries. Okay. Right, itu yang kita ada sedikit distinguish of maksud, okay, site possession dengan commencement. Okay. Tapi secara teknikal dia samalah perkataan dia. Okay. Dalam land law, okay, dalam kalau you belajar berkenaan dengan land law, sebelum saya pergi pada ni, siapa yang take over site sebenarnya adalah hak milik klien. Pada asalnya klien yang punya dia nak buat projek atas tu. Okey, jadi bila kita sebut commencement atau kita sebut site possession, adalah site possession atau commencement by main contractor yang dipilih oleh klien untuk menjalankan projek dia dekat site tersebut. Okey, jadi this main contractor sebenarnya bukan mempunyai hak dekat site tersebut, sebab hak site tersebut masih lagi hak milik klien. Okey, oleh sebab itu dalam undang-undang tanah, okey, kita kanun tanah negara dia sebut main contractor walaupun dia bukan totally berhak terhadap site tersebut, tapi dia ada kepentingan untuk menjaga site tersebut. Okey, sama seperti dia punya, sebab dia akan bekerja untuk klien. Okey, jadi kita panggil main contractor ni sebagai diberi license untuk menjalankan projek tu. Klien beri lesen untuk dia menjalankan kerja tu.
hampir kepada dia apa yang klien minta. Okay? Jadi dalam land law dia panggil TOL. Okay? Bukan tol kita pergi kat highway tu tak lalu tol. Yang ini tol untuk land law. Dia panggil temporary occupancy licenses. Okay? Jadi dalam land law dia recognize main contractor yang ada dalam tu dia ada delivery license untuk menjalankan kerja macam as if dia empunya that site. Okey, tapi site tu temporarily sahaja dia empunya dia. Okey, jadi oleh kerana dia berhak terhadap site tersebut, dia menjaga site tersebut. Okey, kita panggil dalam tort dia ada occupiers liability. Okey, ni you dah belajar dalam construction law. Okey, dia ada occupiers liability. Jadi any visitors yang masuk dia kena jaga dia punya dia ada tanggungjawab untuk menjaga orang yang masuk kepada site tersebut dia punya kesihatan dan fizikal. Dia punya kesihatan lah. Biasanya dia akan jaga. Okey, mari kita tengok apa ada dalam PWD. Dalam PWD clause 1 adalah berkenaan dengan definition site. Itu you kena tahu dengan betul. Okey, tapi possession of site dalam PWD, okey, yang saya sebut tadi PWD dia menggunakan pakai possession of site atau site possession. PEM akan menggunakan commencement. Okey, right. Possession of site adalah clause 38. Saya pun tak faham kenapa PWD pasal yang ini the earliest part. Okey, kenapa dia tak dia punya numbering ni tak awal-awal kan, nombor 2 ke, nombor 3 ke, nombor 4, tapi tiba-tiba nombor 38 kat belakang pula. Atau bukan kat belakang, kat tengah-tengah. Pasal dia ada lebih kurang 70 clauses. Okay? Dia kat tengah-tengah. Possession of site kat tengah-tengah. Tak apalah. Ini orang yang buat yang draft dia punya ni. Okay? Yang draft ni saya kenal lah. Dia sifu kepada law. Okay? Construction law untuk dalam JKR yang buat. Okay, right. Definisi site. Okay? Bila kita beli tanah, you kena tahu bila kita beli tanah, sesuatu bidang tanah tu kita beli, apa yang ada di atas tanah, atas permukaan tanah adalah hak milik kita. Apa yang berada di dalam, ikut boundary dia, di dalam tanah, tu semua hak milik kita. Dan juga apa yang berada di atas tanah, permukaan tanah tu adalah basically kita punya. Okay? Jadi bila government dia dapat tanah ataupun employer dia dapat tanah, that's all. Ataupun you kalau you beli rumah ke apa, ikut dia punya lot tu, apa yang ada kat dalam tanah, apa yang ada kat atas ruang udara kat atas tu, dan apa yang ada di atas permukaan tanah, dia tu yang dia kata di atas permukaan tanah, kat bawah atau kat atas, basically you punya. Okay, senang je that side. Okay, right? Itu yang dia. Tapi site lain daripada owner of the land. Okay, site mungkin ada 2-3 tempat. Okay, dia buat fabrication punya tempat tu pun kita panggil site. Dia punya kilang tu pun kita kadang-kadang kita panggil site. Tapi site yang penting kat sini adalah tempat kontraktor nak buat dia punya projek, klien punya site. Itu yang kita dapat tahu. Okey. Unless ni yang saya nak sebut, unless kalau you dig, you korek tanah, tiba-tiba you jumpa tulang dinosaur ke, you jumpa minyak ke, you jumpa emas ke, yang mana ada kepentingan negara, dan tanah tersebut akan diambil alih oleh kerajaan. Okey, dan you dapat compensation. Okey, itu kira itu baru okey. Bila ada
benda-benda yang you jumpa ada kepentingan negara seperti history, okay, jumpa bom ke, okay, ataupun jumpalah bendera Jepun ke, okay, dalam tanah you ataupun atas tanah you, atas sesorok kat mana-mana dalam you punya boundary, dan yang itu adalah hak milik kerajaan. Okay, mungkin benda tu je dia ambil, mungkin juga the whole site dia akan ambil alih, dan bila the whole site dia ambil alih, you akan dapat compensation dah, dapat site baru lah, tanah baru ke mana-mana. Okay, itu yang tu. Dan juga yang satu kalau dalam tanah, tapi kalau atas udara, ruang udara ni yang mana kerajaan kata dia nak guna pakai, dan you kena bagi kebenaran. Contoh dia kapal terbang. Kapal terbang nak lalu, you kena bagi kebenaran. Okey, itu adalah ya, maksud tanah tersebut. Itu je unless dia. Okey, right? Itu 1.1M. Okey, dalam clause dalam agreement, okey, dalam condition of contract JKR. Okey, yang paling penting adalah start dengan 38. Okey, no work under this contract shall commence unless and until performance bond stipulated in clause 13, and such insurance policies semua has been submitted kepada klien. Okey, maknanya kontraktor tak boleh start dengan work 38.1 ni senang je. Kontraktor tak boleh start work kalau dia tak hantar dua benda. Yang pertama, performance bond. Okey, nanti kemudian kita cerita pasal performance bond, okey, dalam silibus yang lain. Okey, tapi untuk kali ini you kena tahu je performance bond dia kena hantar, dan juga insurance policy. Juga kita akan belajar in detail dalam silibus yang lain, okey, towards the end. Okey, tapi sekarang ni kita kena tahu possession of site tak boleh mula, okey, tak boleh mula kerja kalau kontraktor tak hantar. Okey, sebab dalam letter of acceptance, yang ini you belajar last semester sepatutnya. Dalam letter of acceptance dia ada sebut, okey, sebelum kita start work, kontraktor kena hantar performance bond, insurance policy dan sebagainya. Okey, dan dia ada list dia. Okey, right. Macam mana kita nak tahu dia dah bayar? Kontraktor kena hantar dua benda. Kena hantar satu benda. Satu cover note. Okey, dia kena hantar satu cover note. Bila dia hantar cover notes, dalam cover notes biasanya dia akan tulis bahawa kontraktor dah bayar premium. Okey, cara nak kira premium pun ada dalam lecture note berkenaan dengan performance bond dan insurance. Okey, jadi yang itu kemudian. Okey, tapi kita kena tahu dia kena hantar cover note untuk insurance policy, dan receipt untuk receipt yang dia dah bayar kepada bank, okey, ataupun insurance company berkenaan dengan performance bond yang digunakan any financial institution. Okey, jadi yang itu kita cerita pasal tu. Okey, jadi yang ini yang pertama. Okey, sebelum dia start kerja. Okey, yang kedua, unless the contract document shall otherwise provide possession of the site as complete as reasonably be possible, but not so to constitute a tenancy, shall be given on or before the date of possession stated in the letter of acceptance. Okay, to the contractor who shall thereupon forthwith commence the work. Okay, maknanya kalau kontrak dokumen nyatakan tarikh lain daripada apa yang dinyatakan dalam letter of acceptance, dan tarikh tersebut akan diguna pakai. Okay, sebab kontrak dokumen, cakap betul lah, kontrak dokumen adalah agreement yang telah diagreekan. Okay, kontrak yang telah diagreekan antara both parties. Bila dia dah sign kontrak dokumen, bila dia dah sign, klien dah sign, jadi anything yang tertulis dalam tu adalah mestilah
yang telah diagreekan. Letter of acceptance, mungkin kontraktor dah sign, dia punya that letter, tapi that letter of acceptance adalah cuma tentatif. Kalau tak ada perubahan dalam kontrak dokumen tarikh tersebut, maka kita akan guna pakai letter of acceptance punya tarikh untuk date of possession. Jadi dia ada kat situ, right? Jadi itu yang kita yang kena faham 38.2. 38.3, the date for completion. Ni biasanya yang kita nak kena tahu bila kita ada date of possession, kita ada contract period, then kita ada date of completion. Jadi 38.3 dinyatakan pasal completion. The date of for completion of the work as referred to under clause 39. Clause 39 adalah clause lepas daripada ni, shall be calculated from the date of possession, provided always that the possession of site may be given in section of part. Yang ini adalah sectional completion atau partial occupation. Yang itu kita tak nak cerita lagi lah. Yang kita nak cerita adalah date for completion dikira, ditulis calculated from the date of possession. Macam mana dia nak kira? Dia akan guna pakai contract period yang dinyatakan dalam dokumen. Sama ada dokumen tender atau biasanya dokumen kontrak yang kita akan gunakan. Right. Yang itu straightforward. 1, 2, 3 straightforward. Dia boleh lah. Bila masuk 4, 5, 6 is not straightforward dah. Jadi kita kena dengar dengan lebih detail. In the event of any delay in giving possession of site from the date of possession, as stated in the letter of acceptance atau dalam or delay in giving any section, yang ni sectional completion, the SO may issue instruction in regard to the revision of the date of possession and the date of completion, appropriately revised under 43.1 H year of. Apa benda tertulis kat sini? Kalau ada delay dalam memberi site possession, kita dah ada LA. Kita dah ada LA, letter of acceptance, dia ada tulis tarikh. Kita contract document belum siap lagi. Contract document belum siap lagi. Contract document siap biasanya at least 3 bulan daripada LA dikeluarkan. Ini saya cakap practically secara practically saya jaga projek biasanya memang terjadi kat situ. Macam ni. Biasanya contract document akan lambat. Dia punya terjadi. Jadi apa yang kita akan pakai adalah kita akan pakai letter of acceptance, sebab tender daripada form of tender, contractor punya offer, lepas tu client akan accept. Bila ada offer and acceptance, maka kita akan ada apa yang kita panggil agreement. Maknanya yang ini yang kita agree ni. Sebelum dia revise, kita kata this adalah yang telah diagreekan. Jadi date yang dalam letter of agreement, date of possession yang ada dalam letter of agreement, kita akan guna pakai as if it is the date untuk possession. For now. Itu yang 38.4 kata. Jadi kalau ada delay daripada date yang tertulis dalam letter of acceptance, kalau ada delay, maka SO kena keluarkan instruction kepada kontraktor bahawa akan ada delay. Akan ada delay. Jadi pada tarikh yang ini, katalah 2 minggu lepas tarikh daripada date of possession yang dalam LA itu, 2 minggu baru boleh commence, maka gap 2 minggu tu untuk date of completion akan dianjakkan juga. Akan dianjakkan juga. Tapi dia ada trick dia kat situ.
Kita akan bagi automatic, kita panggil automatic extension of time. Tapi dia bukan extension of time je. Dia cuma anjakkan period of construction dia sama. Okey, cuma anjakkan tarikh sahaja yang akan jadikan date of completion dia berganjak. Okey. Dia punya trik dia ada satu. Oleh kerana dia automatic, dia anjak kepada dia punya date of completion, maka kontraktor tak boleh claim loss and expense. Loss and atau damage. Okey, tak boleh claim any loss or damage kepada delay in bagi site possession. Okey, kalau tak ada anjakan tersebut, dia punya extension of time tu dia tak bagi, okey, as if as extension of time tu tak bagi, maka kontraktor boleh minta loss. Loss of time atau damage because of the time. Dia punya cost dia akan bertambah. Jadi dia boleh minta. Okey. Dan juga dia kata, dan juga kat situ dia tulis, a contractor shall not be entitled to claim any loss or damage caused by such delay in giving site possession, nor shall be entitled to terminate. Maknanya kontraktor pun tak boleh nak terminatekan projek. Okay, because of this delay. Okay, itu 38.4 punya cerita. Okay, secara umum dia. Okay, secara umum dia delay kat situ. Tapi 38.5 dia kata lain pula. Okay, mari kita tengok 38.5 kata. Dia ada apa? Dia ada gap pula kat situ. Okay, jap. Saya nak kena kenapa aku punya. Okey. 38.5 38.5 dia kata dia bergerak sendiri pula. Apalah komputer aku ni. Okey. Jap. Sorry dia punya pergerakan yang tak smooth. Okey. Right, 38.5. Dalam 38.5 dia kata, okey, 38.4 kalau ada delay, okey, 38.4 kata kalau ada delay, okey, kita boleh anjakkan tu. Okey, tapi kalau delay tu lama sangat, okey, kontraktor akan basically akan ada loss kat situ. Still akan ada loss and damage. Kalau sikit 2 minggu tu okey lah. Tapi kalau lama sangat, okey, dia akan loss something sebab harga bahan mungkin akan berubah ataupun kos-kos lain yang dia kena tanggung. Okey, seperti kos untuk menyewa mesin, logi dan sebagainya dia akan tanggung. Jadi kos ini akan menjadi beban kepada dia. Tapi the word is, okey, berapa lama yang kita anggap dia lama sampaikan kita kata 38.4 tak boleh pakai. Okey, berapa lama yang kita panggil dia lama sampai 38.4 tak boleh pakai. Okey, tu yang 38.5 kata. 38.5 kata in the event that the giving of site possession of the whole work is delayed by beyond, okay, dia kata is delayed beyond 90 days. Selepas 90 hari, as stated in the letter of return, the SO shall give written notice to the contractor of the cost of such delay. Okay, yang ini SO kena bagi sebab. Okay, dia kena bagi sebab kenapa delay itu berlaku. Contoh dia nak settlekan orang yang berada di dalam site tu tanpa kebenaran, katakan. Okey, kita nak alihkan dia. Okey, dulu dah alihkan dia tapi dia datang balik. Alihkan susah sangat sampai ke lebih daripada 90 hari. Okey, jadi dia kena bagi notice. Upon receipt of the said written notice issued by the SO, the contractor may inform the SO in writing
the decision, okay, within 14 days. Okay. Dalam masa 14 hari, dia kena bagi decision. Setelah dapat written notice tersebut, okay, okay, lepas 90 hari, ni the whole site dia tulis the whole site. Saya nak tunjukkan beza antara 38.6 dengan 38.5 ni. 38.5 kata the whole site, 38.6 kata section or part of the site. Okay, tu beza dia. Okay, jadi jangan confuse antara 38.5 dengan 38.6 nanti. Dan 38.4. 38.4 kita panggil dia sebelum 90 hari. Yang ni kalau lebih 90 hari, okay, dia bagi written notice, okay, bagi sebab, written notice dengan sebab. Lepas tu bila dapat written notice ni, kontraktor ada dua choice. Okay, dua choice yang dia kena buat, dua decision. Okay, sama ada nak agree to proceed with work, okay, atau mau nak terminate. Okay, kalau dia agree, okay, dia tak boleh claim any loss and damage. Okay, because of that. Kalau dia nak terminate, dia boleh terminate. Okay, right? And the contractor may have result of terminate without prejudice to any other right remedies that contractor, and the contractor may have a result of termination. Okay. Jadi result of termination tu dia belajar bahagian termination. Nanti kita akan go through bahagian termination. Okay. Bila kita masuk bahagian termination. Okay. Apanya aja. Ada sebabkan termination ni. Okay. Dia panggil basically mutual termination. Nanti kita pasal mutual termination. Apa yang kontraktor boleh dapat, apa yang kontraktor tak boleh dapat. Okay. Tapi kalau dia agree to proceed, dia tak boleh dapat claim for loss and damage. Okay. Right. Mari kita tengok dia punya illustration. Okay. Kat mana? Ni illustration dia. Okay. 38.5 punya, the following figure illustrate the timeline of delay in giving site possession for the whole site. Site possession the whole site for more than 90 days. Okay, for the whole site. Okay, 38.5. Okay, jadi date of possession for the whole site. Okay, lebih daripada 90 hari. Okay, date lebih daripada 90 hari still tak dapat nak bagi possession. Okay, SO kena bagi written notice, okay, on causes of delay. Okay, lepas tu dalam lebih kurang 14 hari, kontraktor kena reply sama ada dia nak agree, okay, to proceed atau dia nak terminate the contract. Okay, tu consequences dia. Agree to proceed tak dapat LED, terminate the contract nanti kita belajar bahagian mutual agreement untuk termination. Okay, right, tu 38.5. Okay. Lepas tu kita ada 38.6. Okay. 38.6 kata, in the event that the giving of site possession of any section. Ini adalah untuk sectional completion. Okay. Saya sebenarnya tak nak cerita pasal sectional completion sangat untuk kali ni. Tapi saya tunjukkan basically apa terjadi. Pasal kita ada sectional completion dengan partial occupation nanti dalam syllabus kita. Kita akan go through benda ni balik. Tapi secara amnya saya nak beritahu sectional completion biasanya kita dah nyatakan sebelum kontrak tu berjalan. Kat tender document sendiri kita dah nyatakan this section atau this part atau this area, klien akan ambil bila, that area bila, that parcel bila, that part bila, that kita panggil precinct bila dia akan ambil part. Okay, right? Tapi dia dah sediakan awal. Okay. Tapi kalau that beyond that certain part, okay, certain part sahaja bukan the whole site, certain part yang dia ambil diberi site possession beyond 90 days. Okay, yang tadi the whole site beyond 90, yang ini that certain part sahaja beyond 90 days. Okay, sama juga
SO kena give written notice the contractor, nyatakan causes of delay juga. Seperti sama juga dengan 38.6 untuk the whole site. Tapi kontraktor punya je yang bahagian. Apa yang kontraktor ada kita panggil decision by contractor je yang akan berlainan. Okey. Jadi dalam masa 14 hari setelah receive, okey, dia sama ada agree to proceed the work atau request SO untuk omit that relevant part. Okey. Okey, omit maknanya buang. Okey. Right. Kalau agree to proceed sama juga dengan yang the whole site, okey, dia tak akan dapat loss or damage. Tapi kalau dia minta omit, yang ini akan dia jadikan sebagai variation work. Okey. SO akan guna pakai dia sebagai variation work adalah variation omission. Such variation shall not vitiate the contract. Maknanya tak boleh tamatkan kontrak tersebut. Jadi if the SO does not agree, then the contractor shall be entitled. Kalau SO tak agree untuk omit, then dapatlah loss and or expense. Yang ini you akan belajar next semester, okay, dalam payment. Okay, loss and or expense untuk kerja-kerja kalau dia tak dapat, dia kena buat juga section tersebut yang dia request nak buang. Okey, jadi dia akan ada loss dan juga damage expenses untuk tu, maka dia akan boleh claim untuk that. Okey, right. Yang ini adalah berkenaan dengan termination. Okey, 51 ni adalah berkenaan dengan termination yang saya sebut tadi, mutual termination. Okey, apa yang akan terjadi kalau klien dalam masa 90 hari itu dia fail nak bagi site kepada kontraktor. Jadi saya tak nak go through into this lebih detail, okey. Saya tak nak ambil bagi yang ini untuk lebih lanjut, okey, kerana kita akan belajar dalam termination. Tapi untuk termination kat sini cuma kalau default tu adalah default daripada kontraktor. Apa maksud default pada kontraktor? Okey. Tadi 36.4 pun dia ada, saya ada gambar rajah dia kat sini. Okey. Part of section hilang end dia. Date of possession lebih daripada 90 hari. SO return notice, okey, dan 14 hari sama sebiji dengan yang atas 38.5. Yang ini adalah 38.6. Okey, sama sebiji, tinggal lagi beza dia adalah yang kat sebelah sini, yang kat sebelah atas A dan B contractors punya reply. Okey, agreed to proceed sama, okey, tapi yang ini request SO instruction untuk omit. Okey, minta SO untuk omit. Yang ini kalau the whole site boleh terminate, kalau part of atau section of the site boleh contractor boleh minta untuk omit that part. Okey, itu yang kita 38. Saya tak go through yang dia punya timeline untuk that. Okey. Now, untuk 51 ni, okey, untuk 51 saya cakap adalah untuk termination. Tapi saya cakap kalau termination by mutual agreement yang saya cakap tadi, kalau klien lebih daripada 90 hari for the whole site, kontraktor boleh terminate. Okey, yang itu adalah kalau default by the SO atau by the client, okey, by the government, okey, untuk bagi site possession. Okey. Itu pun ada, kita akan belajar dalam mutual agreement, mutual termination punya agreement masa kita belajar termination nanti. Tapi untuk yang ini dia sebut termination kalau ada default by
by the contractor. Yang ini adalah untuk default by the contractor. Okay, default kesalahan kontraktor. Tadi yang saya sebut tu, yang mutual agreement tu, mutual termination agreement tu adalah untuk kesalahan government. Okay, ini adalah kesalahan kontraktor. Fails to commence work. Yang ini yang saya nak beritahu. Fails to commence work at the site within 2 weeks after date of possession. Okay, yang ini je satu ni yang saya cakap. Ini adalah default. Apa yang default kat sini? Okay, apa yang dia cakap kat sini? Kalau ada apa tu? Kalau kontraktor tak start kerja kat site, tak commence work, tu sebab tu saya sebut perkataan commence tu. Tak start work selepas date of possession yang ada dinyatakan selama 2 minggu, apa yang government boleh buat? Government shall give written notice. Sama juga dengan yang tadi kontraktor kalau lambat 14 hari, kan? Kalau lambat 14 hari dan ni boleh bagi apa tu? Kontraktor boleh kena bagi SO, kena bagi written notice, okay, for the whole site, okay, bukan 14 hari lah, dia ada certain period before 90 days tu, okay, boleh bila-bila masa. Tapi kalau yang ini dia kata 14 hari daripada kontraktor tak mulakan kerja dia, okay, daripada date of possession, okay. Jadi 14 hari kena government akan keluarkan written notice to the contractor. Okay. Kalau kontraktor tak remedy within such period, government shall have the right to terminate. Barulah dia boleh terminate. Consequences of termination ni kita akan belajar dalam bab termination nanti. Okay, yang kita akan buat sampai ke sini. Mari kita tengok dia punya timeline yang saya dah sediakan untuk dia. Okay, ni yang dia punya timeline dia. Right, ni untuk 51.1. Okay, letter of acceptance dia akan keluarkan. Dalam letter of acceptance basically dalam letter of acceptance basically apa yang dia ada adalah date of possession. Okay, jadi 2-3 weeks, maximum 16 days site possession. Okay, daripada letter of acceptance, site possession bukan commencement, site possession. Okay, lepas tu bila site possession, date of site possession akan diadakan dalam letter of acceptance, tapi biasanya dalam lingkungan 2 hingga 3 minggu, biasanya maksimum dia 60 hari. Okay, dia akan dinyatakan. Okay, jadi tarikh tu adalah yang dinyatakan dalam letter of acceptance, bukan tarikh letter of acceptance, tarikh date possession. This is the tarikh site possession. Okay, bila dia dah dapat tarikh site possession, kontraktor ada 14 hari untuk start. Okay, jadi kalau dia start work, okay, dia commence work, jadi sepanjang contract period dia akan buat sampai completion. Kalau dia ada dapat extension of time, dia dapatlah extension of time, dan bila tamat semua sekali dapatlah certificate of practical completion. Tu kalau dia buat kerja. Katalah dia tak buat kerja dalam masa 14 hari ini, dia tak buat, contractor does not start. Okay, does not start. Jadi SO, okay, government akan start keluarkan notice untuk specifykan default. Okay, jadi kalau dia tak remedy dalam masa 14 hari lagi daripada notice tu, kita akan keluarkan notice of termination, dan seterusnya. Biasanya this is the second notice, this is the first notice. Biasanya notice ada 2. Okay, first notice, second notice, notice of termination, biasanya kita terminate terus. Okay, itu PWD. Okay, untuk PAM form, dia tak tulis site possession atau possession of site, dia tulis commencement. Okay, clause yang dia guna pakai adalah clause 21. Okay, saya tak go through semua saya akan go through cuma 21.1 sahaja. Okay, dan 21.2 dan 21.2 lah. Okay, 2 ni mungkin kita akan go through.
Okey, sebab itu yang cerita pasal commencement. Yang lain dia tak cerita pasal commencement. Dia cerita pasal completion. Okey, alright. Right, commencement and completion. On the date of commencement, possession of site shall be given to the contractor who shall commence the execution of work and regularly and diligently proceed and complete the same on or before the completion date. In the event there is a delay by the employer in giving possession of site to the contractor, the architect shall grant an extension of time, provided always that the delay giving service does not exceed the period of delay stated in the appendix. Oh, tadi saya tak tunjukkan appendix dalam PWD Okey, ini dalam appendix dalam PWD 38.2 dengan 39.1 date of possession, date of for completion. Ini dalam appendix. Jadi kita tulis punya tarikh dia dekat sini dalam appendix to the agreement kan. Standard form of contract ada 3 bahagian kan. Kita cakap pasal agreement yang bahagian pertama, kita cakap pasal condition of contract bahagian kedua, dan bahagian ketiga dia adalah appendix to the condition of contract. Ini appendix to the condition of contract yang mana kita nak lari daripada apa yang ternyata dalam condition of contract. Secara dia condition of contract kita tak boleh ubah. Tapi kalau kita nak ubah, kita boleh ubah dalam appendix. Itu kita belajar dalam PP1. Okay, alright. Ni PWD. Yang ini dia nyatakan dalam PEM dia ada satu lagi. Okay, satu lagi clause daripada PWD. Dia kata senang je. 21.1. Kalau employer bagi lambat, okay, lambat possession, okay, kepada kontraktor, maka kontraktor boleh dapat extension of time. Okay, senang je dia punya. Jadi architect shall grant extension of time, whatever reason pun. Okay, dapat extension of time, tapi under clause dia kena kepakai clause 23.8G. Okay, itu yang dia kena dah. Okay, 23.8G yang dapat extension of time. Nanti kita tengok extension of time nya. Tapi dia ada apa dah? Dia ada trick dia kat situ. Trick dia kata provide always that the delay in giving possession of site does not exceed the period of delay stated in the appendix. Jadi dalam appendix dia ada satu period, okey. Kita tulis period of delay, kita nyatakan sebagai period of delay. Kalau exceed lebih daripada period of delay, maka the contractor shall not be entitled to determine his own provided always that the delay of giving subversion does not exceed the period of delay stated in the appendix. The contractor shall not entitled to determine. Kalau exceed daripada period of delay yang dalam appendix, nanti kita tengok appendix dia. Kalau delay exceed tu, baru kontraktor boleh determine. Kalau tak exceed delay tu, okay, tak exceed period of delay, maka kontraktor tak boleh nak determine. Okay, jadi apa tu PWD PEM quite straightforward. Ini delay site possession dapat extension of time. Okay, tapi kalau lebih daripada period of delay dalam appendix, okay, dapat determination. Kontraktor boleh determine kalau dia nak. Okay, may determine. Tapi kalau tak exceed, baru extension of time. Itu dia punya cerita dia. Okay, sectional commencement date ni adalah kalau ada commencement dalam section by section itu dia punya cerita. Okay, completion date section ni kita akan belajar dalam apa yang saya panggil sectional completion dengan partial occupation punya cerita. Okey, itu kita akan kemudian postponement of suspension of work. The architect may issue AI in postponement of suspension of work, okay, to be executed under continuous period of not exceeding period of delay. Okay, yang ini pun sama juga.
Dia boleh postpone atau suspend work, okey, tapi jangan lebih daripada period of delay yang dinyatakan dalam appendix. Saya tak tulis, saya tak nyatakan date of saya cuma nyatakan date of commencement and date completion date. Okey, jadi you boleh check dalam PAM form yang saya bagi. Okey, check dalam PAM form yang saya bagi ada tak berkenaan dengan commencement. Ada punya dia punya period of delay tu. Okey, apa yang nyata. Jadi biasanya period of delay dia nyatakan lebih kurang macam ni lah. Dia tulis period of delay, clause dia yang dia guna pakai 21.1 juga. 21, dan dia tulis kat sini untuk kita nyatakan berapa, berapa hari atau berapa minggu yang kita panggil. Dia panggil safe period of delay yang kita boleh yang kontraktor tak boleh nak determine dia punya kalau kita bagi lambat site possession. Okey, itu basically habis berkenaan dengan jadi PAM form quite straightforward. Okey, PAM form quite complicated sikit dekat PWD. Okey, alright. Itu sahaja untuk masa ni. Lebih kurang 1.5 jam dah. Dah saya sepatutnya 1 jam je saya hold you. Dah lebih setengah jam. Hampir lebih setengah jam saya hold you menggunakan internet. Okey. Lepas ini saya rekod nanti saya bagi link, saya akan masukkan dalam saya punya YouTube channel saya recording ni, dan saya akan bagi link dia kepada you all, dan you all boleh nak tengok semula pun boleh tengok semula, tapi saya cuma bagi you kenyataan kenyataan bahawa biasanya saya rakam 15 minit sebelum actual lecture saya. Jadi kalau you dapat kita punya kalau you nak tengok video dia sebut YouTube video tu, you langkaukan lebih kurang 15 minit baru you nampak dia start kat situ. Okey, pasal saya tak nakkan ada lag, susah untuk saya nak record pasal saya punya komputer ni memory dia dah tak kuat. Okey, jadi saya akan start recording awal-awal. Okey, alright. Dah habis untuk this time around untuk kita punya syllabus yang pertama, iaitu site commencement atau site possession. Okey, any pertanyaan, okey, sebelum saya berhenti untuk hari ni? Ada? Ataupun yang tadi ke, ataupun berkenaan dengan assignment ke, atau berkenaan dengan file yang tak boleh nak download ke, beritahu saya. Ada? Ada, sir. Setakat ni tiada, sir. Kalau ada kemudian pun tak apa. Yang ada kemudian saya WhatsApp. Alright, saya macam tu yang best. Okay, alright. Kita berhenti kat sini. Okay. Kita jumpa lagi minggu depan. Okay. Saya nak ucapkan terima kasih kerana menyediakan segala deria yang ada. Walaupun saya tak nampak you punya dia punya ni, tapi tak apa, dapat gambar pun jadi, atau huruf-huruf ni pun tak apa. Okay. Terima kasih menyediakan deria, tapi segala kekurangan atau kesalahan tu basically daripada saya sendiri. Ilmu yang saya bagi ni adalah daripada ilmu Allah. Allah yang bagikan saya sebagai medium untuk menyampaikan kepada you, okay, yang mana benar. Okay. Lepas tu kalau dapat gunakan ilmu tersebut dengan baik. Kita jumpa lagi minggu depan.
Kalau segala yang salah tu daripada saya dan saya nak minta maaf daripada you all. Kalau ada apa-apa just mention kepada saya. Senang untuk ni. Kalau nak apa-apa, okey, termasuk juga kalau nak order buku saya ni. Okey. Last sekali adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Alright. sir. Okay. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Alright. Thank you,